forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kang Ramai terhadap isu apa. Bekas pegawai khas ahli Parlimen Kangah tuntut tunggukan gaji. Saya baca detail sikit. Bekas pegawai khas ahli Parlimen Kangah memfailkan tuntutan sivil menerusi Jabatan Tenaga Kerja Negeri berhubung pemecatannya tanpa notis dan baki bayaran gaji selama sebulan setengah. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Laporan daripada akhbar yang mengata bahawa tiba-tiba saja sehebat-sehebat mereka lah apabila mula-mula kata mahkamah telah memutuskan agar PAS bayarlah hutangnya dengan harakah. Jadi tiba-tiba ini di Kangah bekas pegawai khas kepada ahli Parlimen Kangah Zakri Hassan. Dia sebagai bekas pegawai khas, dia telah pun membuat tuntutan, memfailkan tuntutan terhadap wakil rakyat itu yang didakwa tidak membayar tunggakan gajinya selama 1,5 bulan berjumlah RM4,599.23 sebelum pemecatannya pada bulan Mei lalu. Rezeki orang jangan ditahan. Saya pun tak faham lah. Sebagai ahli Parlimen Kangah, saya rasa tak sepatutnya lah. Kalau nak berhenti lah. Kenapa begitu jadinya? Sebab itu Muhammad Rauf Abdul Aziz, dia usia 39 tahun dan juga bekas ahli jawatankuasa Parti Perbudi Bersatu Malaysia bahagian Kangah selaku pelantik turut menyaman bekas majikan itu bagi pemecatannya yang dianggap tidak sah kerana dilakukan tanpa notis. Saya belum lagi memerintah, saya bukanlah nak menuduh, tapi bila tengok ada laporan bawa sampai ke mahkamah, saya rasa ada sesuatu yang tak kena dalam organisasi mereka. Itu kata kadang-kadang mereka membuat tindakan yang bagi saya lah, apabila Saudara Rauf memfailkan 3 jenis tuntutan. Itu pertama, membabitkan gajinya tak dibayar pada November tahun lalu. Tak banyak mana pun, itu RM830. Kedua, baki gajinya bagi April 2023 berjumlah RM1,800. Dan ganti notis 4 minggu tuntutan gaji, ganti notis berjumlah RM1,938. Itu difailkan di hadapan pegawai pendengar Fadilah Diana Zulkifli di Mahkamah Buruh Kangah 3 hari lalu. Saya nampak takkanlah RM5,000 punya hal tak boleh nak bayar. Dia dah bekerja dari segi orang. Saya satu benda yang agak menarik tentang Presiden saya, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia selalu mengingatkan saya, dia kata kalau kita menggajikan orang, kita ingat bahawa mereka ada tanggungan. Jangan kita putuskan rezeki orang. Dan malahan, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menggajikan seseorang, bayarlah. Bukan Sayyidina Nabi Muhammad, dia banyak Sayyidina Umar kata, bayarlah gajinya sebelum peluhnya kering. Itu saya rasa tak tahulah macam mana keadaannya apabila Muhammad Rauf memfailkan 3 tuntutan terhadap ahli Parlimen. Nak buang-buanglah. Mungkin tak kena gaya, mungkin ada yang tak bersesuaian dengan kendaknya dalam pentadbirannya. Tetapi bagi saya lah, baru setahun lebih takkanlah soal-soal kehidupan mereka itu boleh dijadikan begitu. Saya amat mengharaplah agar kalau boleh cubalah diselesaikan di luar mahkamah. Tak cantik lah. Walaupun saya tak perlu saya nak war-warkan. Walaupun mereka bukan ada kena-mengena dengan UMNO tapi bagi saya sebagai insaniah, tak perlulah kita balas sehingga membuat keadaannya saya nampaklah. Sebab itu saya bila orang kata, bila mereka kata UMNO ni cancel tahap 5, lepas tu UMNO ni pula akan masuk ke longkang, sebenarnya kita nak bertanya lah, siapa sebenarnya parti yang masuk ke longkang. Hari ini saya lihat sendiri kenyataan dari Saudara Ibrahim. Beliau menyatakan bahawa usaha tebuk atap tak akan boleh dilakukan kerana atapnya sekarang ni bukan atap nipah tapi atap genting yang lebih tebal. Tak
Tak mungkin. Jadi dalam keadaan begini sekali, siapa yang akan kelongkang? Saya agak tertarik juga, ada satu saya mendengar satu kenyataan saudara Fandi dalam dia punya media sosial, dia menyebut bahawa bagaimana PAS berangan nak jadi kerajaan. Jadi dalam angan-angan dia nak untuk membentuk kerajaan, dia berusaha untuk menarik sokongan daripada UMNO. Jadi bila minta supaya UMNO bekerjasama dengan mereka, tetapi jawatan Perdana Menteri datang daripada PAS. Ada kabinet pula semua PAS. Jadi saya kata macam perangai zaman Perikatan Nasional dulu lah. Takkan UMNO mau masuk dalam lubang yang sama lagi. Jangan lupa saudara, waktu langkah Sheraton, PAS memujuk UMNO menyokong, dia kita sokong, tapi ke mana UMNO waktu itu? Jadi sebab itu saya kata siapa yang nak kelongkang? Daripada begitu, saya agak menyantuni kenyataan veteran UMNO, iaitu Datuk Mustafa Yaakob. Beliau dengan tegas menyatakan dalam keadaan kita mau memulihkan UMNO, ya, antara cadangan veteran adalah supaya pimpinan UMNO, pimpinan pusat memikirkan untuk meminda perlembagaan bagi menghadkan tempoh pemegang jawatan di peringkat bahagian, di semua kawasan di peringkat jawatan bahagian, supaya boleh berlaku pertukaran jawatan secara tidaklah, mesti ada hadnya, bukan untuk selama-lamanya. Apa yang dialami oleh UMNO selama ini saudara, apabila jawatan ketua bahagian itu ada sekatan, dia boleh jadi ketua bahagian untuk selama-lamanya. Itu masalah yang boleh timbul. Kata veteran UMNO yang saya lihat agak boleh juga dilihat, tetapi kadang-kadang kena fikir juga bagaimana kalau mereka berusaha untuk mencari jalan supaya Presiden UMNO ditukar dengan orang lain yang sealiran dengan Perikatan Nasional. Ini masalahnya saudara. Dan bagaimanapun saya nampak gaya dalam keadaan sekarang ni UMNO perlulah mencari upaya untuk memperkuatkannya. Cukup-cukuplah saudara. Dan dalam keadaan kemantapan sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, saya melihat bahawa UMNO makin mantap lagi, dan insyaAllah kita tidak akan tergugat. Walaupun janganlah kita beranggapan, semalam saya dah bersiaran dengan mantan calon ahli parlimen Kemaman, itu Yang Mulia Jeneral Tan Sri Raja Effendi. Beliau mengatakan bahawa apa yang berlaku di Kemaman itu merupakan sebagai seorang parlimen, dia kata lost the battle but not the war. InsyaAllah saya. InsyaAllah. Memang biasa saya dalam peperangan, yang paling penting kita nak menang peperangan. Bukan nak memenangi, bukan hanya battle. Battle itu pertempuran. Tapi war atau peperangan, itu yang paling penting. Saya agak kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Effendi. Dia kata kita kalah dalam pertempuran, tapi kita tak boleh kalah dalam peperangan. We can lose the war, the battle, but not the war. Saya Okay, dalam komen saya baca detail lagi kat sini. Menurut tuntutan itu, Muhammad Rauf Abdul Aziz selaku pelantik menuntut defendant iaitu pejabat Parlimen Kanga melunaskan bayaran baki gaji bagi bulan November 2022 dan April 2023 bersama baki gaji ganti notis berjumlah 4569.23. Perbicaraan bagi tuntutan itu berlangsung di Mahkamah Buruh hari ini dan dikelilingi oleh pegawai pendengar JTK Negeri Fadhila Diana Zulkafli. Jadi tuan-tuan, sebagai majikan dibayarlah gaji kan. Kita beralih parlimen gaji besar, bayarlah gaji bekas-bekas pekerja ni, bekas pekerja beliau ni. Jangan sampai dah nak masuk surat khabar ni awak malu lah. Okey tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan FM Ibrahim. Assalamualaikum.